dekat sini runner-runner dia ada 6 aspek. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang kedua. Nak ucapkan tahniah lah pada yang kekal kat puasa lah sampai yang kedua ni. Tahniah. Okay, hari tu saya ada buat review tentang COD. Dan korang pun dah ikut aku punya perjalanan aku, sepanjang perjalanan aku. Tapi ada babak-babak scene yang aku akan padam sebab video tu agak terlalu lama. Sebab dia ambil masa daripada pukul 10.30 pagi dan aku hantar tu sampai pukul 3 petang. So kalau aku bawa korang pun mungkin korang tengok lama juga So aku nak ceritakan tentang COD. Okay, COD ni maksud cash on delivery. Maksudnya korang order, barang sampai, korang bayar. Maksudnya dekat situ dia akan ada upah tambahan. Tak kisahlah korang guna Foodpanda ke, GrabFood ke, ataupun apa post ke, memang akan ada benda tu, memang ada patut lah. Okay, dekat sini runner-runner dia ada 6 aspek. Iaitu pertama minyak, yang kedua masa, yang ketiga penat lah, yang keempat sesat, yang kelima perangai, iaitu perangai customer, dan yang keenam adalah pekerjaan ni ramai yang cemburi. Okey, saya nak tanya apa, nak ceritakan tentang minyak. Okey, sekarang ni minyak kita dah tengah turun. Okey, memang korang akan jadi bentuk isu lah kenapa ada cas COD apa semua. Cas COD ni bukan merangkumi minyak saja, dia merangkumi pelbagai. Kalau sebagai contoh, okey, minyak sekarang adalah RM1.62 silap aku kot. So korang tak boleh rajin macam dia orang gunakan minyak kau RM1.62 sebagai korang punya perkhidmatan lah. Okey, korang kena fikir benda-benda yang macam aku cakap tadi. Okey, sekarang kita nak cerita tentang masa. Masa ni maksudnya dia orang akan short time kan orang, macam dengan keluarga, dengan kawan-kawan. So nak lagi time puasa ni agak susah sikit lah. Sebab korang kan mana nak keluar, sebab sekarang ni musim PKP. So banyak yang guna delivery order. So dia orang terpaksa korbankan masa dia orang kat rumah. Kebanyakan ada yang membuka kat luar. So itulah salah satu lah. Yang ketiga adalah penat. Macam aku daripada pukul 10.30 pagi sampai pukul 3 petang agak penat lah. Memang penat betul sebab aku bukan setakat COD area Senawang, tapi aku COD area Seremban, Sikamat. Dia saya cerita paling jauh Seremban 2 lah. Memang orang kata penat gila lah. Orang kata aku harap apa yang aku kerja ni kembali lah. Okay, yang keempat adalah sesat. Sesat ni itu standard lah. Kadang-kadang kau akan guna Google, macam Google Map ataupun Waze, korang akan cari rumah orang. Memang korang akan type nombor rumah. Biasa kalau korang type nombor rumah takkan jumpa, korang kena type lorong. Kalau tak jumpa lorong, korang kena type taman je. So bila benda menjadi susah, macam rider-rider atau runner-runner ni terpaksa cari rumah korang berminit-minit, bukan jam lah, berjam-jam tu mungkin agak jauh kan. Okay, berminit-minit macam aku ada video aku yang sebelum ni, yang mana perjalanan aku agak jauh sebab aku sesat, aku tak tahu mana rumah orang tu. So aku terpaksa cari sendiri. Aku masuk taman ni, cuba masuk taman ni, keluar balik, masuk taman ni balik, keluar balik, cuba taman lain. Okey, yang kelima, perangai customer ni dia macam-macam. Ada yang okey, ada yang tak. So maksud aku yang tak okey tu adalah cerewet, yang mana dia perlukan dia order tapi dia nak paling awal. Sebenarnya kalau ikutkan benda ni tak boleh macam tu. Dia sebenarnya ikut turutan dia maksud. Okey, sebagai contoh, customer tu adalah pelanggan yang ke-5 atau 6. So kena ikut raw. Sama macam apa, kalau ikut raw lah. Sama macam korang hospital, korang akan ikut rule dia, ikut nombor korang tak boleh kata ni tak boleh. Korang kena ikut juga turutan korang sebab korang adalah last minute order. So korang terpaksa ikut apa yang dah disusun atur lah oleh runner yang hantar barang ni. Okey, yang terakhir adalah pekerjaan ramai yang dicuburi. Okey, macam sekarang ni kita musim PKP.
So macam anak-anak muda, mana yang kerja-kerja harian ni, terpaksa lah buat kerja-kerja jadi runner ni. Sebab ini adalah salah satu sebahagian daripada pendapatan cadangan orang ataupun penambah pendapatan bagi diorang lah. Okey. Macam pekerjaan ni memang ramai, terlalu ramai. Sedangkan kalau kita naik kereta keluar pun, kita akan sentiasa akan nampak orang gendong beg macam macam Grab Food ataupun Foodpanda ataupun macam-macam lah, ada letak bakul. So dari situ kita nampak yang mana pekerjaan ni terlalu ramai. So bermaksud dekat situ dengan RM3 ataupun RM5 kita bagi dekat runner tu, boleh tentu dia boleh lebih banyak. So bermaksud kerja ni tak terlalu banyak bagi aku. So agak susah sikit lah. So itu adalah dalam beberapa faktor yang aku dapat bagi korang lah. So aku ada masukkan beberapa gambar yang aku ambil daripada Facebook. Okay, sebagai contoh, okay, yang korang tengok ni Okay, korang tengok page ni yang mana saya dapat. Terdapat seorang runner, dia runkan makanan pada jam 7.14 petang. Masa tu dalam keadaan gerimis. So kita boleh faham lah macam mana kesusahan runner ni hantar barang, tak kira waktu ataupun tak kira keadaan sama ada hujan atau panas. So kita letakkan diri baru kita dapat rasa apa yang terjadi. So korang tengok dah yang aku cerita page tadi. Okay, sekarang ni ada satu page mengatakan kena charge COD pun terus cancel order. Okay, dia macam ni. Tak kisah sama ada customer nak cancel order ataupun tidak, itu adalah keputusan customer sendiri. Tetapi ada kata barang tersebut, sebagai contoh makanan yang dah siap ke apa, saya rasa tak patut lah orang ataupun customer cancelkan order tu. Sebab seller ataupun penjual dia dah buat untuk customer punya barang, macam contoh makanan. So kalau diorang nak batal, kalau dia nak buang pun agak susah sikit lah, sebab dia dah sudah makan modal apa semua. Anda kata kalau barang alatan ke apa, kalau anda kata korang nak cancel, tak ada masalah. Sebab benda tu tak melibatkan tali lumpur makanan ke apa semua. So benda tu kira orang kata tak ada masalah. Yang menjadi masalah bila korang order makanan, korang tak tanya tentang detail apa semua, tapi korang direct terus cancel order. So itu akan menjadi masalah lah untuk kepada seller lah. Yang lagi satu, COD ni bukanlah bergantung kepada seller. Sebenarnya seller ni dia ada runner dia sendiri. Runner dia ni akan minta, okay, sebagai contoh, saya akan hantar kawasan sini hingga sini adalah RM3 dan selebihnya adalah RM5. Okay, so diorang seller-seller lain ni, diorang hanya mengikut kadar kadar harga daripada runner-runner yang hantar barang ni. So korang tak boleh nak terlalu orang kata seller ni ambil keuntungan lebih, tak. Sebenarnya seller ni hanya bergantung kepada runner yang nak hantar barang korang, bukan seller yang hantar barang korang. Seller hanya menyediakan barang-barang korang sahaja. Sebab macam penjual dia takkan ada masa untuk menghantar, sebab kemungkinan dia akan ada orang kata terlalu banyak order. So dia terpaksa menggunakan runner ni yang akan menentukan harga kepada seller. Seller akan cakap dengan customer lah. Okey, macam runner ni dia akan ada dua harga. Kemungkinan dia akan guna harga RM3 ataupun RM5. Dia bergantung kepada kawasan. Sebagai contoh macam saya, area-area Senawang saya akan gunakan RM3, dan area-area bahagian Seremban saya akan gunakan RM5. Itu adalah disebabkan saya punya masa, minyak, lagi satu saya punya kesematan saya lah. Yang lagi satu, sekarang kita tentang PKP, kebanyakan roadblock. So dia akan menjadi isu tentang makanan ni lah. Okey, saya nak ceritakan tentang ni kepada mana-mana runner. Kalau betul-betul nak buat, seelok-eloknya korang kena tetapkan masa, tetapkan nilai harga korang sendiri, berapa korang nak setuju untuk letak. Tapi bergantung kepada kesesuaian tempat, berapa harga korang apa semua. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Bila terlalu mahal, dia akan
isu kepada customer-customer lain, dan bila terlalu murah pun dia akan isu, tetapi dia akan hubung-kaitkan dengan runner-runner lain. Sebagai contoh, macam contoh kita akan letakkan harga RM3. So tiba-tiba customer cakap, kenapa saya order benda ni hanya RM1? Okay, benda ni ada yang kata boleh, ada kata tak boleh. Dia bergantung kepada orang. Tapi sedialognya korang ikut harga semasa yang mana runner-runner lain buat. Sebab kita menjaga period rasik masing-masing. So korang kena support each other lah. Korang tak boleh nak kata ni. Okay, akhiri kata daripada saya, maaflah kalau jika saya ada salah silap untuk berbicara ataupun tidak menyenangkan apa kata-kata saya. Saya ni cakap ni adalah berdasarkan apa yang saya rasa menjadi runner sebelum ni. Sebab yang video tu saya adalah first time di runner. Saya tak tahu apa buat, saya just ikut apa yang orang katakan. Okay, nak cari rumah guna ni, so minyak tu memang confirm lah, memang akan guna. Sebab kita nak berjalan ke rumah orang, mungkin jauh ataupun dekat. Okay, yang tentang isu yang saya dapat keep chain tu, bagi-bagi customer tu, macam saya, alhamdulillah itu adalah rezeki saya dapat keep chain. Andai kata saya tidak dapat keep chain, korang boleh nilai berapa satu hari saya punya kerja, korang tolaklah dengan saya punya pendapatan full untuk runner, dan tolaklah modal saya. So itulah saya punya hitungan untuk satu hari. So korang tak boleh expect benda tu akan semua runner-runner akan dapat. Sebab benda ni takkan ada yang dapat, dia bergantung pada rezeki masing-masing. So selamat buku puasa bagi umat Islam, dan teruskan perjuangan korang. Stay at home, stay safe, dan thanks for online ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Segala azabmu, ya Tuhanku, bimbinglah hambamu dari segala berat ujianmu. Ya Tuhanku, bantulah mereka, wira negara yang berkorban nyawa demi negara, bangsa dan agama. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah aku, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya
menyiksamu.